أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, seperti berdusta pada peperangan dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi, dan berdusta suami tak kala ingkar ia di hadapan isterinya. Dah baca belum? Ha? Surah apa tu? 30? Oh, baik. Tak ubah tanda. Dia tak ubah tanda, dia baca lama. Surah apa? Kat mana kata dia? Ya, peringatan kedua. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, tu. Seperti mana anggota zahir, begitu juga anggota batin, ya. Jadi apabila anggota zahir kita sakit dan kita perlu ubat dia, untuk mengelakkan sakit kita perlu berpantang. Begitu juga anggota batin kita, kalau dia sakit, kita perlu kepada ubat. Dan kalau kita nak larang ataupun kita nak cegah daripada kedatangan penyakit, kita perlu berpantang. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Seperti mana mengumpat, dia juga satu penyakit yang ada pada manusia pada sisi Allah Ta'ala. Sisi Allah Ta'ala menghukumkan mengumpat satu penyakit yang perlu dicegah sebelum parah. Maka antara ubat yang diberitahu bahawa engkau berfikir pada janji seksa, oleh kerana dia perkara terbit dia daripada perkara hati. Tu baik, hati tempat letak iman. Tu jadi untuk mengelakkan daripada mengumpat yang berpunca daripada hati, tu maka kita perlu menggunakan pekerjaan hati. Tu tentera ubatnya juga daripada hati. Antara ubat yang berkesan untuk mengubati penyakit mengumpat yang berpunca daripada hati dengan sifat dengki tadi, berfikir pada janji seksa. Berfikir pada janji seksa. Dalam bab lain, kita namakan dia ialah khauf. Kita sentiasa mengingati ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan besarnya janji seksa yang Allah sediakan bagi pengumpat. Nauzubillah min zalik. Yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu antara yang datang daripada Nabi seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Masya Allah sahaja. Kita elok sembahyang malam, besok nak claim gaji, last minute tengok kertas kosong, rupa dah pindah kepada mamat. Kan rugi saja dah. Tu. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau. Tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau. Satu. Dan tilik olehmu akan banyak umpat engkau. Tu baik. Kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Tiga kali tu. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau, jadi engkau sibukkan dengan kelemahan, kecelaan yang ada pada diri kita tu, lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang yang lain. Wallahu a'lam saya dengan kita punya kereta rosak, tapi kita gaduh keripik kereta orang, rugi sajalah. Terbaik kita repair kereta kita dulu. Dengan barulah kena dengan keadaan dia. Ini dah tahu kereta rosak, ni gaduh ke kereta orang.
Tu wallah alam saya dah. Rumah kita hujan, bocor. Dia gaduh repair rumah orang. Rumah kita buat tak tahu saja kan. Wallah alam saya dah. Tu dari segi hukum adat pun orang akan katalah Muhammad ni kena ke tak kena. Wallah alam saya dah. Qala Mu'adib rahimahullahu ta'ala baik. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, tu, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil, mudarat kebinasaan yang kita dapat berpunca daripada dosa kecil, tu atas diri engkau itu lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Orang lain buat dosa besar, mudarat dia tak kena kita. Nanya, adapun dosa kecil yang kita buat, mudarat dosa kecil yang kita buat lebih besar daripada dosa besar yang dibuat oleh orang lain. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, alhamdulillah, tak ada celah langsung, maka ketahui olehmu bahawasanya tu, jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu. Tu, jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu sebesar-besar segala kecelaan. Apa hak paling besar celah sekali? Rugi tak nak katalah. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Siapa manusia? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur. Cari tak ada, dah salah. Nak kata orang pun tak ada hari ni. Dengar. Nak tipu orang pun tak ada hari ni. Tu. Nak riak pun tak ada orang kelih sembahyang aku. Tu. Apa lagi? Nak aku ujub pun tak ada apa aku dapat. Alhamdulillah bersih daripada sifat kecelaan. Walau macam mana pun jangan lupa satu daripada ibadat yang keluar daripada bersih tadi. Hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala. Hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala. Syukur makna apa saya? Syukur makna apa? Syukur ni bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Melayu makna apa? Berpadan dengan apa yang ada. Namanya qanaah tu. Syukur makna apa? Bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arab. Kalau kata bahasa Arab, bahasa Melayu makna apa? Syukur.com. Bahasa Arab dia panggil syukur, bahasa kita maknanya terima kasih. Tu dia punya apa, maksud dia atau makna sebenar dia ialah meletakkan nikmat yang diberi Allah bagi mentaati Allah. Makna hati kita walaupun dah bersih daripada sifat kecelaan, kita masih teruskan zikir, ingat Allah. Zikir dan ingat Allah itu namanya syukur. Baik, yang kita zahir pula sembahyang sunat syukur. Sembahyang sunat syukur. Kita gunakan sekalian pergerakan anggota kita untuk beribadat kepada Allah tu namanya syukur. Baik, kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan, kita kena syukur kita tidak dilantik oleh Allah untuk mengumpat orang. Wallahu a'lam. Dan ada pun berbantah-bantah pula. Ni apa lagi ni? Beberapa kecelaan yang keluar daripada mulut. Puncanya banyak makan. Mengumpat, apa lagi? Dusta, apa lagi? Tipu, banyak pula masya-Allah saya kata. Dan ada pun berbantah-bantah, termasuk di antara sifat kecelaan, iaitu mencela akan perkataan orang yang lain. Mencela perkataan orang yang lain. Dengar. Baik, cara cela, cara kita cela tu macam mana? Dengan menzahirkan kecederaan padanya pada perkataan orang lain. Dengar. Sama ada cedera pada lafaznya. Mana dia cakap lagu ni? Dia tak kena ni. Cakap lagu ni berbahaya ni. Tu contohnya begitu dah. Atau pada maknanya. Kata lagu tu tak kena makna tu. Dia panggil apa dia? Itu cara cela. Menzahirkan kecederaan, menzahirkan ketidakkenaan
pada lapas dia dan pada maknanya. Itu dipanggil masuk di bawah kata nama berbantah-bantah, berdebat. Adapun dalam Islam bab jidal kita dibenar. Islam benarkan kita jidal. Dalam Al-Quran banyak disebut bagaimana Nabi kita Muhammad berjidal dengan orang musyrikin dan orang munafikin. Banyak dalam Quran, dan orang Yahudi pun ada. Syekh Abu Zahra dari karya kitab khas setebal 494 muka surat. Di sana didatangkan sekalian jidal-jidal Nabi kita Muhammad, dan sekalian jidal yang berdebat Nabi kita Muhammad dengan musyrikin, munafikin ada belakang. Dan lepas tu datangkan pula debat antara sahabat dengan musyrikin dan sebagainya. Lepas tu datangkan pula debat lepas pada tu dia kurang debat dengan musyrikin dah. Lepas masuk di kawasan blok tabi'in, banyak debat bersama dengan orang Islam sendiri yang salah faham tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tu zaman Ali pun dah mula start, tapi kurang kuat lagi lah. Tapi zaman tabi'in paling kuat. Juga zaman tabi'in pun sama juga. Sesungguhnya hari ni kita lebih banyak debat dengan orang bukan Islam daripada orang Islam. Daripada debat dengan orang Islam sendiri daripada orang bukan Islam. Wallahu a'lam saya dah. Semua disebut debat. Cuma Nabi kita Muhammad dia kalau debat tu memang payah kita nak ikut lah. Sebab Nabi Muhammad dia pengguna ilmu wahyu kan. Mana-mana debat dengan orang kafir musyrikin Mekah, dengan orang munafik Madinah, Nabi tak cakap apa, dia diam je. Sehingga orang tu habis cakap, baru Nabi tanya, habis dah cakap? Habis dah. Mu dengar aku pula tu Nabi. Kita kadang-kadang tu tak habis lagi tu, dah cakap dah kita. Biasa. Nak cerita Nabi Muhammad, dia panggil tu, dia panggil fatanah. Bijak cerdik. Mana ilmu wahyu? Tu kita wahyu juga, tapi hak buat sendiri. Masalah kita tu. Dia tak banyak ada hujah. Kalau orang tu guna 100 perkataan, Nabi mungkin guna 3 atau 4 perkataan saja. 4 kalimah ataupun 3-4 kalimah cukup. Kalau kita sampai berbuih mulut, faham tak? Tak faham ustaz, serah pada otak anda lah. Nabi Muhammad sikit. Ketika debat dengan kaum kata ulama-ulama daripada Najran, Kristian, berkaitan dengan ketuhanan. Lama dia cakap manusia kan, dia tengah semangat tu biarkan. Kalau kita cakap, otomatik dia akan dapat idea baru. Bila kita bantah, kalau cakap tu dia akan dapat idea baru, cabang. Biarkan dia cakap sampai dia dah habis dah. Bagi kita Allah alam saya kata tipu ni. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala baik. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah, yang membangkitkan sebab jadi berbantah. Dua perkara. Ada kalanya kerana meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan diri, satu masalah. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghinakan orang yang lain, dua. Itu antara dua perkara dia kata yang membangkitkan bagi. Baca dua belum? Dua dah kuat. Dua dah ke? Ke bawah satu lagi. Sebab dia datangkan dengan kalimah ada kala. Patut yang kedua pun dia kena ada kalimah ada kala juga. Ada kala ada okey. Kalau ada maknanya ada lah. Ada kalanya yang pertama kerana meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan diri. Kerana meninggikan diri. Macam mana cara dia meninggikan diri? Dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Satu masalah, sebab yang membangkitkan berbantah. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghinakan orang lain. Yang suka menghinakan orang lain, maka itu di antara dua perkara sebab timbulnya berbantah. Maka berbantah-bantah itu mengkuatkan ia berbantah-bantah akan dua perkara yang sangat keji ini. Dan maka berbantah-bantah itu mengkuatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini, bahkan yang wajib atas engkau
bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Tu. Tu. Yang kedua, apa dia panggil? Tu, bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar, dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah, melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama, maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata masanya kita rahimahullahu taala, maka berbantah-bantah itu menguatkan, ia berbantah-bantah akan dua perkara yang sangat keji. Mana kesan daripada berlaku perbantahan tadi, maka dia akan tercabang dua perkara. Dua perkara tadi itu perkara yang sangat keji di sisi syariat, bahkan yang wajib atas engkau, bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Kalau benda itu betul, katakanlah betul. Janganlah benda betul, kata-kata tak betul, dan cuba cari jalan untuk tidak betulkan dia. Satu. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Kalau benda itu salah, mu cakap benda salah, dan orang buktikan tentang kesalahan yang kamu cakap tu, dengar dah. Malu apa lagi? Itu makna orang yang betul-betul hendak agama. Tapi kalau mu dah salah, mu tetap nak cari jalan untuk cari salah orang, mana kamu bukan nak menegakkan agama, kamu nak menegakkan nama. Ini perkara yang dibilang kepada dia sangat keji. Melainkan apabila ada pada menyebutnya, yakni menyebut benda tersebut tu, tu faedah yang bangsa agama. Jadi faedahnya kembali kepada agama, bukan kembali kepada diri sendiri. Maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fil a'lal jannah, wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fil rabdil jannah. Kata dia. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan ia, barang siapa akan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Dia tahu dah dia betul. Dia tahu dah dia betul. Biasanya kalau orang nak berdebat, dia uji dulu. Dia uji dulu, tapi uji je dengan soalan. Jadi bila uji dengan soalan tu, kita jangan terus jawab. Kita kena lihat soalan tu adakah pokok perbantahan, ataupun soalan itu adakah agama, atau soalan itu semata-mata nak ditimbulkan demi tujuan berbantah. Kita tengok dululah. Kalau kita lihat soalan itu tidak ada tujuan untuk menegakkan agama, tujuan dia untuk mencari salah kita, dia gunakan perkataan ulama juga tu, maka jangan kita layan, kita jawab dengan soalan pula. Soalan tu mesti datang daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yakni sallallahu alaihi wasallam. Bawa kena kan. Kata musannif kita rahimahullahu taala lagi baik. Apa kata Nabi kita? Barang siapa meninggalkan ia, barang siapa yang akan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Dia tengok dia betul. Lepas tu kalau dia bantah pada orang tu pun dia layan juga, tak ada faedah apa pun, ambilkan boreh kata orang kan. Tu dia diam sajalah. Macam ketika setengah riwayat kata Imam Syafi'i, setengah riwayat kata Imam Hanafi, bila dia diajak berbantah, dia tak suka berbantah. Tapi bila aku terpaksa berbantah, maka aku terpaksa juga. Dia tak nak berbantah. Dia kalau dengar ada orang tubik-tubik, pamah-pamah sesat, dia tak nak join. Tu dia tak tahu je. Orang panggil debat pun dia tak nak. Tapi kalau orang pakai terpaksa, pun dia terpaksa. Maka dia dijemput oleh puak-puak Dahriyun, puak-puak yang dipanggil puak-puak alam semula jadi, dia panggil. Itu puak Dahriyun tu. Dari puak Dahriyun ni saudara, dia panggil Imam Hanafi debat. Setengah kata Imam Syafi'i. Allah Adam, saya pun tak dapat jumpa dekat dalam kita tu, cuma dengar daripada kitab-kitab Jawi saja. Kalau cari-cari dalam kitab Arab pun malah nak cari. Tu. Jadi bila dia lihat janji debat tu pada pukul siang hari, pukul pagi 10, maka dia lewat datang. Bila datang lewat, maka orang kata, kenapa engkau lewat? Kata dia, semasa aku nak kemari tadi, aku berhadapan dengan satu sungai yang besar, yang mana aku tak mampu nak melintas, mesti kena ada kenderaan, kapal dan sebagainya. Tiba-tiba dah keadaan aku termenung, maka datang lalu kapal.
Kapal tu Masya Allah kata dia. Kapal tu Masya Allah, tidak ada penumpang, tidak ada penunggang, tapi dia berjalan dengan elok, isi kandungan yang cantik dan sebagainya. Tadi aku hayal tengok benda tu sampai aku terlewat sampai. Tu. Lepas tu orang tu pun tanyalah, tu takkan tidak ada dia punya pemandu dia. Bila tanya pemandu takkan ada, maka Imam Nafi tak berdebat dah, dia terus balik. Sekarang dia mengatakan alam ni semula jadi, tidak ada orang buat. Dan tak perlu nak bincang apa lagi lah, pasal dia tanya kepada kapal tu, takkan pemandu tak ada. Dia sendiri sudah jawab kesalahan dia. Tu cara orang dulu debat. Kalau kita ini pun tak nampak lagi, bangang habis dengan wallah a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Ada cara orang dulu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Jadi orang yang tinggal berbantah sebab benda betul ni, nescaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Teman syurga paling tinggi tu rumah dia kat situ esok kita panggil. Dan barang siapa meninggalkan dia akan berbantah-bantah pada ketika ia yang salah, dia masalah, maka dia pun tinggal berbantah. Nescaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga, duduk tepi-tepi, duduk ujung-ujung saja. Bermula sebab bila lihat dalam DC konsep berbantah sini, apa dia? Dia tidak merosakkan iman. Sebab dua-dua masuk syurga tu. Dua-dua masuk syurga. Dua-dua tu masuk syurga. Cuma tempat yang tinggi, tempat yang tak mulia saja. Konsepnya mana perbantah ni benda-benda sekepot dengan benda khilafiah ni. Dalam hadis mafhum daripada hadis ni. Sebab dalam kalau kafir, memang Nabi berbantah ni dah. Yas'alunaka ahillah hulil. Allah suruh jawab. Yas'alunaka anil ruh. Allah suruh jawab, qulir ruh min amri rabbi. Yas'alunaka anil haid, anil mahid. Nabi jawab kan. Yas'alunaka macam-macam lagi lah. Al-Quran sebut bagaimana sampai akhirnya Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad, cakap dekat dia, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mari datang dalil-dalil kamu kalau kamu orang yang betul. Sampai berikat lagu tu. Maknanya berlaku di antara Nabi dengan kaum musyrikin Mekah berkaitan dengan keimanan. Itu harus dibantah ataupun didebatkan akan dia. Adapun masalah qur'iyah terpulang. Kalau kita rasa dia ada faedah pada agama, teruskan. Jika dia tidak ada faedah pada agama, selamat tinggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jom kita minum kalau dipanggil air bercampur. Qala mu'adib rahimahullahu ta'ala. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Kita dah betul dah. Orang yang kita lebih debat tu dia dah salah. Tu. Jadi kita tak puas hati, kita nak hutang dia habis-habis sengat. Sampai kopak-kopak pergi mati dia kata dah. Dia nak meninggalkan benda yang betul tu sangat payah sikit. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Qala mu'adib rahimahullahu ta'ala, la yastakmilul abda haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Adapun melawan dan selora, melawak ke melawak? Melawak bahasa kita makna apa? Salah? Sloka mana apa? Gurau benda apa? Anak bahasa orang Jawa tu nak tanya. Ni bahasa Melayu. Anak tak faham bahasa Melayu, nak tanya lah. Apa makna melawak? Apa makna gurau? Apa makna sloka? Apa makna opera kata Cina? Melawak, bergurau, sloka, benda tak ada. Kita reka saja. Macam senario, benda tak ada dia buat tu. Kan? Benda tak ada. Atau panggil gurau ni, kalau bahasa Kelantan panggil tipu, bohong. Nama dia pasal niat kita bukan nak tipu, nak bagi suka. Namanya bergurau. Kalau niat kita sebab nak tipu, dia panggil bohong.
tipu, kerepet, adik-beradik mak rempet. Itu Allah alam saya dengar. Kebetulan dia bukan mak rempet kan. Tu guru-guru jual kuih semprit. Allah alam saya dengar. Tapi itu dipanggil mana gurau. Mana mu jangan melawak. Kalau Kelantan mu jangan melawak lah. Mana mu jangan tipu. Tak ada orang Kelantan sini, ada orang Kelantan sini. Tak mengaku dah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala dah. Itu melawak mana dia tipu. Macam senario ke berdegan. Macam apa dia? Apa dia panggil akademik. Bukan akademik batasiah. Akademik melawak. Apa? Raja lawak kan. Cuba tanya. Bukan yang benar. Benda cakap tu mana? Dia tak ada. Itu saja. Tapi niat dia bukan nak tipu, nak gurau. Dia nak apa? Nak seronok. Maka namanya lawak. Kan? Tapi kalau niat dia nak menipu, ataupun nak ambil barang seseorang dengan kepada izin tuan dia, dengan cara macam tu, baru dia panggil tipu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Balikan saya tengok kamus yang bahasa dan pustaka. Muka surat tarik sendiri. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Adapun melawak dan selora, maka berlebih-lebihan padanya pada melawak dan selora membanyakkan ia akan tertawa-tawa. Ada kesan dia membanyakkan akan dia tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati. Mematikan dia akan hati. Apa sebab kita boleh hukum dia mematikan hati? Sebab banyak lawak dia. Tak mesti kita nak hukum benda tu hati mati. Benda hati ni kita tak nampak. Kalau kita nampak tak apa. Nampak pokok tu layu, kita berkata mati dah pokok ni. Kan? Tak hati kita. Kita bukan nampak macam mana rupa dia. Ada dalam hati kita ni, ketika dia nak mati dia layu gitu. Hati kita ke macam tu. Baru kata mati hati. Sebab tadi aku tengok kau melawak, tengok hati kau nampak khonah dan begitu. Macam mana dia, apa maksud perkataan dia gitu? Satu daripada pendapat ikhtilaf kita jauh. Hal lain tak ada ikhtilaf lagi. Ada tak sesiapa yang boleh keluarkan pendapat? Apa makna? Mana matikan hati, makna apa? Melawak tadi, mana melawak tu sebagai kita ambil racun, letak dekat pokok, mati pokok tu. Mana racun ni sebagai sebab kepada kematian pokok lah. Maknanya melawak itu, diri melawak ialah racun kepada hati. Nampak tak? Nampak tak ni? Kau tak nampak, bapak nampak tak apa. Sebab kalimah mati dia hanya letak kepada zahir. Dia tak boleh letak kepada batin. Bila letak kepada batin, maknanya dia pinjam apa yang berlaku di zahir, dia pinjam masuk kepada yang batin. Seperti mana benda yang mati dengan pokoknya sebab racun. Makanya melawak tadi seumpama racun yang mematikan hati manusia. Maksud mati tidak ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya, kalau dunia dia mati lain. Kalau mati, maknanya dia tidak mengeluarkan hasil buah. Itu tau. Wallahu a'lam. Itu beza antara persamaan, perumpamaan luar dengan dalaman. Mesti ada sebab tepat ambilan. Dekat mana kita hukumkan hati mati, mesti kita kena kata melawak tu ialah racun. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala baik, dan menyebabkan ia akan dendam. Sudah. Macam mana pergi ke dendam pula ni? Ini tak kena sini. Kenapa? Ataupun kita tak kena baca. Kalimat dan ni kena ambil kat mana ni? Maka berlebih-lebihan padanya pada melawak itu membanyakkan ia akan tertawa. Tertawa dan memati ia akan hati. Mana dua lah. Kesan daripada melawak membanyakkan berkata tawa, dan kedua membanyakkan akan mematikan hati. Baik. Dan menyebab ia akan dendam. Ambil mana ni? Sambung mana? Ada tak kita katakan pada melawak dan selora maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan tertawa. Melawak dan selora tu maka berlebih-lebihan padanya menyebabkan ia akan dendam. Musabah tak musabah? Musabah tak musabah ayat sambung situ. Sebab kalimah waw tu kan, ada kalimah dan tu. Musabah seluruh tak kena tempat. Apa dia? Tak kena tempat berseluruh. Bukan tempat. Kesan dia orang yang diseluruh tu
berdendam lah. Sini mafhum kita mana seluruh tu melawak tu bohong lah. Mana kita bohong pada orang, Mamat ni sebenarnya bukan elok sangat. Jatuh kita dah. Mamat tu dengar dekat, kau tunggu masa nanti lah. Tu. Allah Alam. Kemungkinan lah kalau sabit perkataan demikian. Baik. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Atau menghilangkan akan keadaan ditakuti. Apa ini? Menghilangkan akan keadaan ditakuti. Makna apa Takut apa takut tu? Takut mati yang jadi kan? Allah Alam. Baik, kalimah keadaan biasanya mengisyaratkan ada sifat yang kharijah daripada tubuh kita. Yang mana tubuh kita ada zat tersebut, ada sifat tersebut melekat di tubuh. Maka digunakan kalimah biasanya pada sifat keadaan. Seperti mana kita kata keadaan Allah yang kuasa, maknanya ada di zat Allah sifat kuasa. Sebab itulah berkeadaan kuasa. Itu juga bila keadaan yang ditakuti pada kalimah yang tu, maknanya sifat takut manusia ni ada di kita. Sebab takut tu dinamakannya makhluk. Tapi bila kita selalu melawak, selalu menipu, jadi sifat takut berbuat salah tu hilang di kita. Akhirnya kita tak takut untuk buat benda salah. Seperti mana yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu. Artinya, erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membantahi kamu akan saudara kamu. Kamu pula engkau tu. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau. Tak sama ke? Jangan membantahi kamu akan saudara kamu. Sama ke tak sama? Sama Wallahu a'lam saya dah. Ke kamu tu makna ramai, engkau tu makna seorang. Ini orang Melayu ni anak kalau orang jauh-jauh. Kalimah kamu tu seorang ke ramai? Ganti nama kita. Ramai ke seorang? Ramai dah. Kalau engkau seorang kan. Sebab kita lihat dalam konteks Arabnya pun dari kalimah engkau. Kalau kita konteks Arab kita la tumari aku ni saudara kamu sekalian. Tapi oleh kerana dia tak kata aku, dia kata akhaka, mengisyaratkan apa dia? Mengisyaratkan bahawa sesungguhnya seorang dengan seorang. Kalau mu'alif, tapi kalimat tu pada tumari tu mana kamu? Kalimat tu tu kali-kali boleh jadi ada juga setengah-setengah penggunaan bahasa Melayu pada pihak samai atau pada pihak pendalaman atau pada pihak setengah-setengah penggunaan biasa. Kamu juga memberi faham mana seorang. Tapi kebanyakan bila nak gunakan kalimah kamu dengan makna ramai, datangkan dengan sekalian kamu. Begitu ke dalam bahasa kita Melayu? Wallah, tak ada yang dulu bahasa Malaysia tak ada. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Saya dah penting bahasa saya, penting bahasa. Kalau saya jadi lawyer, benda tu semua saya akan tengok. Tiap-tiap satu kalimah terjadi hujah dalam menilaikan orang yang dihujat. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Artinya sesungguhnya telah bersabda, artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan selora dengan mana? Dengan saudara engkau dah. Sudah. Jangan dia dengan, patutnya dengan dia tak ada tu. Patut dia katakan, dan jangan engkau melawak dan seluruh akan dia. Patut dia makan, tapi dia mungkin dia panggil tu mazih, dia muta'al dengan huruf jar kat. Jadi dia tak kuat untuk dengan sendiri, maka dia menumpang dengan huruf lain. Dan sabda Nabi, tapi kalau ikut dah Arabnya tak ada tu, cuma dalam kitab terjemahan saja. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bikalimati bil kalimati belaka semua dah kita dah. Kalau ikut ustaz saya dalam hadis Arab, kita Arabnya dia main dengan bi kalimatin. Allah Alam tu saya cek semula dah. Kalau saya tak main dengan kalimah bil kalimati, dia bil dengan
bikalimatin. Allah a'lam. Tu. Sebab dia jumlah yudhiqu biha. Tu. Datang dengan jumlah lagu tu. Kalau sebelum dia tu isim ma'rifah ada adik lam, dia jadi hal. Jadi tak sah kita nak jadikan hal. Tu. Sebab hal ni dia benda tu. Tu. Benda yang dijadikan berkala. Tu. Kalau kita jadikan dia sifat, kalau bi kalimatin, makna kalimah yudhiqu biha tu, jumlah tu jadi sifat bagi kalimatin. Makna laki-laki ni dia suka sangat buat orang ketawa. Dia suka kerja dia, memang suka buat orang ketawa. Dia dah. Tidak ada niat apa-apa. Adapun kalau dia sekali-sekali tu tak apa. Sebab sekali-sekali tu Nabi pun ada buat juga menyukakan orang tu. Tapi tidak sampai peringkat dia kerjanya asyik sukakan orang, tak habis-habis dah kan. Allah Adam saya dah. Tu. Tapi hadis pun tak apa sahih sangat pun. Tidak sampai kepada martabat sahih yang tinggi ni lah. Tak ada apa-apa. Bil kalimati yudhiqu biha julasa'u. Julasa'ah. Kita ada julasa'u. Ke Ahu bukan julasa'uhu bukan. Ahu lah ke dia. Sebab ada biha tu. Kalau biha tu tak ada, boleh kita kata julasa'ah. Tapi ada biha tu. Tak apalah, kita kembali kalimah yudhiqu. Dia punya kata nak ganti nama dia kembali kepada ar-rajulu. Maka baca dengan julasa'ah. Fayahwi biha ab'ada minas saraya, artinya bahawasanya seorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika. Mana jauhnya dengan Allah Ta'ala, seperti mana jauhnya kita dengan bintang ketika, dan seterusnya. Kata pengarang kita, ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak berseluruh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hazzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa